Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khadijah binti Abdullah, bernombor matrik DB190063. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang chapter 4 iaitu integration. 4.1 adalah basic of integration. Nombor 1, evaluate each of the following in defined integral. Bagi soalan A, integrate 6x kuasa 5 tolak 18x kuasa 2 tambah 7 dx. Jawapan bagi soalan ini dan langkah kerja dia ialah kita perlu step pertama kita perlu integrate bagi satu-satu nombor tersebut dan ia terhasil integrate 6x kuasa 5 tolak integrate 18x kuasa 2 tambah integrate 7 dx. Okey, seperti kita tahu kalau nak integrate formula dia adalah A n tambah 1 bahagi n tambah 1. So, dekat sini kita 6 tu bawa ke depan, 18 bawa ke depan. Kita perlu integrate yang ada nilai x sahaja. Okey, dekat sini integrate x kuasa 5 akan jadi 6x kuasa 6 bahagi 6 tolak integrate x kuasa 2 akan terjadi 18x kuasa 3 bahagi 3 tambah 7x. So, apa jadi 7x dekat sebab integrate 7, kita kena tambahkan x dia. Jadi, 7x tambah c. Dekat sini kita dapat pemudahkan dia. 6 potong 6 potong jadi x kuasa 6. Dan 3 dengan 18 dapat potong. Akan terhasil negatif 6x kuasa 3 tambah 7x tambah c. Ini adalah final answer bagi soalan A. Okey, untuk soalan B pula. Soalan B adalah integrate 6x kuasa 5 dx tolak 18x kuasa 2 tambah 7. Dekat sini kita perlu integrate yang ada dx sahaja. Yang tak ada dx kita tak payah kacau. So, salin balik. Okey, integrate macam biasa. Step pertama kita letak ke depan nombor dan tinggalkan huruf tu. Jadi 6 integrate x kuasa 5 dx tambah 18x kuasa 2 tambah 7. Okey, integrate x kuasa 5 akan dapat 6x kuasa 6 bahagi 6 tambah c tambah 18x kuasa 2 tambah 7. Dekat sini 6 dengan 6 dapat buang, jadi final answer dia adalah x kuasa 6 tambah c tambah 18x kuasa 2 tambah 7. Ini adalah final answer bagi soalan B. X kuasa 6 tambah C tambah 18X kuasa 2 tambah 7. Okey, untuk soalan C pula. Integrate cubic root X tambah 10 5 square root X kuasa 3 dx. Okey, dekat sini kita kena pindahkan. Seperti kita tahu, square root bersamaan dengan 1/2. Jadi, cubic root akan jadi 1/3. Okey, jadi kita kena buangkan cubic tu dan jadikan dia 1/2. Okey, dekat sini dia akan jadi integrate x kuasa 1/3 tambah 10x kuasa 3/5 dx. Okey, integrate soalan ni akan dapat x kuasa 4/3 tambah 10x kuasa 8/5 tambah c. Okey, itu adalah final answer bagi soalan C. Untuk soalan D pula, integrate t kuasa 3 tolak eksponen kuasa negatif t tolak 4 per eksponen kuasa negatif t dt. Okey, seperti kita tahu, kalau eksponen dia akan terhasil nombor eksponen tu juga. Apa-apa kalau eksponen dia akan dapat nombor yang sama. Contoh sekejap ya. Kita integrate eksponen e kuasa negatif t, ia akan dapat e kuasa negatif t juga. So, dekat sini kita kena pecahkan dulu yang pecahan ni kepada satu-satu. Dia akan dapat integrate t kuasa 3 tolak eksponen kuasa negatif t per
E kuasa negatif T tambah 4 per E kuasa negatif T dt. Okey, dekat sini kita dapat pemudahkan dia. Kita buat equation baru. Jadi, E kuasa negatif T per E kuasa negatif T akan dapat 1. Okey, contoh dia, kalau kita buat 2 per 2, kita akan dapat 1 juga. Macam tu juga eksponen kuasa negatif T per eksponen kuasa negatif T. So, dekat sini equation baru dia, integrate T kuasa 3 tolak 1 tambah 4E kuasa negatif T dt. Okey. Dah dapat tu, baru kita dapat integrate satu-satu. Integrate satu-satu, kita akan dapat T kuasa 4 bahagi 4 tolak X tambah 4E kuasa negatif T tambah C. Okey. Ataupun kita boleh tulis 1 per 4 T kuasa 4 tolak X tambah 4E kuasa negatif T tambah C. Okey, tu kalau kita nak tulis sampai sini je pun boleh. Nak cantik lagi tulis dekat ni pun boleh. Dua-dua boleh terima. Okey, untuk E, eksponen sin X tambah 10 cosec square X dx. Okey, integrate sin akan dapat negatif cos. Okey, integrate cosec square akan dapat cot. Okey, jadi final answer dia adalah negatif cos X tolak 10 cot X tambah C. Untuk soalan F pula, integrate 3 tambah 2X tambah dx over X. Okey, dekat sini, kalau soalan bagi dx over X, dia akan jadi 1 per X. 1 per X dx. Okey. Kalau 1 per X dx, dia bersamaan dengan ln tambah C. Okey. Ini adalah contoh kalau kita jumpa soalan dx over X. Okey, bagi soalan ni, kita jumpa dx over X kan. So, kita dapat integrate satu-satu. Jadi, jawapan dia 3X tambah 2X kuasa 2 bahagi 2 tambah ln X tambah C. Okey. Integrate 3 tadi dapat 3X. Integrate 2X dapat 2X square bahagi 2. Integrate dx over X dapat ln X tambah C. Okey. Dekat sini kita dapat memudahkan dia. Kita potong 2 dengan 2 akan dapat final answer dia adalah 3X tambah X square tambah ln X tambah C. Ini adalah final answer bagi soalan F. Okey. Seterusnya adalah 4.2, define integral. Okey, soalan nombor 1, integrate 4 kepada 1 cos X tolak 3 per X kuasa 5 dx. Okey. Kalau dekat sini kita tengok per, dia macam ni. Kalau kita tengok X dekat bawah, contoh 1 per X sama dengan X kuasa negatif 1. Kalau 1 per X kubik, dia akan jadi X kuasa negatif 3. Okey. Kalau dekat sini kita jumpa 3 per X kuasa 5, kita akan dapat 3X kuasa negatif 5. Okey. Equation baru dia adalah integrate 4 kepada 1 cos X tolak 3X kuasa negatif 5 dx. Okey. Integrate cos X akan dapat, mula-mula kita kena integrate dulu equation tu, nanti baru kita ganti masuk. Okey. Integrate cos X akan dapat sin X, dan integrate 3X kuasa 5 akan dapat 3X tolak 4 bahagi 4. Okey. Kita kena ganti masuk bagi satu-satu 4 dengan 1 tu. Cara dia macam ni. Sin darab 4 tambah 3 darab 4 kuasa negatif 4 bahagi 4 tolak sin kuasa 1 tambah 3 darab 1 kuasa negatif 4 bahagi 4. Okey. Dah dapat tu, kita kena selesaikan dulu yang nombor ni. Nombor ni kita akan dapat sin 4 tambah 3 per 1
24 tutup kurungan tolak sin 1 tambah 3/4. Okey, dah dapat tu, kita kena susun semula sin kepada sin, nombor kepada nombor. Okey, kita letak sin darab 4 tolak sin darab 1 tambah 3/1024 tolak 3/4. Okey, 3/4 ni kita dapat selesaikan yang belakang tu, yang depan kita salin balik. Sebab kita salin balik? Sebab kalau kita integrate, kita kira dia akan dapat puluhan. So tak cantik. So better kita letak je sin 4 tolak sin 1 tambah 3/1024 tolak 3/4 akan dapat 765 bahagi 1024. Ni adalah final answer bagi soalan 1. Okey, untuk soalan 2 pula, integrate 4 kepada 1, 8 per square root t tolak 12 square root t kuasa 3 dt. Okey, seperti kita tahu, kita kena buang dulu square root tu dan ganti kepada 1/2. Okey, equation baru dia adalah integrate 4 kepada 1, 8t kuasa negatif 1/2 tolak 12 t kuasa 3 dalam kurungan 1/2 dt. Okey, dekat sini siapa kita 8t kuasa negatif 1/2 sebab t ni duduk dekat bawah. So, bila kita naik atas, dia akan jadi negatif 1/2. Okey, dekat sini, t kuasa 3 tu adalah darab kepada 1/2 yang square root tu tadi. Jadi, kita darab masuk dulu yang ni, akan dapat integrate 4 kepada 1, 8t kuasa negatif 1/2 tolak t 3/2 dt. Okey, so dekat equation ni dah cantik. So kita boleh integrate 8t kuasa negatif 1/2 akan dapat 8t 1/2 per 1/2 tolak integrate 12t 3/2 akan dapat 12t kuasa 5/2 bahagi 5/2 tutup kurungan 4/1. Okey, dekat sini dia bahagi. So, kita kena jadikan dia satu unknown yang tak ada bahagi banyak macam tu. Dekat sini dia banyak kan. So, kita kena dah bawa ke atas 1/2 tu akan dapat step dia macam ni. 8/1 bahagi 1/2 t kuasa 1/2 tolak 12/1 bahagi 5/2 t kuasa 5/2 tutup kurungan 4/1 bahagi tukar kepada darab. Sebab kita nak hapuskan nombor dekat bawah ni, jadikan satu nombor yang genap macam ni. Dan cara dia 8/1 darab 2/1 t 1/2 tolak 12/1 darab 2/5 t 5/2 4/1. Okey, jadi equation baru dia adalah 16t 1/2 tolak 24/5 t kuasa 5/2 tutup kurungan 4/1. Jadi kita boleh darab masuk ganti nilai t tu kepada 4 dan 1. Ganti 4 dan 1, cara dia 16 darab 4 kuasa 1/2 tolak 24/5 darab 4 kuasa 5/2 tutup kurungan tolak 16 darab 1 kuasa 1/2 tolak 24/5 darab 1 kuasa 5/2 tutup kurungan. Okey, kita kena selesaikan satu-satu dahulu supaya kita tak keliru dan tak ada mistake. Okey, kita kena selesaikan yang pertama dulu. 16 darab 4 kuasa 1/2 akan dapat 3/2. Okey, selesaikan 24/5 darab 4 kuasa 5/2 akan dapat 768/5. Okey, seterusnya kita akan selesaikan yang ini. 16 darab 1 kuasa 1/2 akan dapat 16. Okey, kemudian kita selesaikan pula 24/5 darab 1 kuasa 5/2 akan dapat 24/5. Okey, dah selesai tu, kita kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey,
Selesaikan yang ni, 3/2 tolak 768/5 akan dapat negatif 608 bahagi 5. Okey, selesaikan 16 tolak 24/5 akan dapat 56/5. Okey, dah dapat tu, baru kita dapat final answer. Negatif 608 bahagi 5 tolak 58/5 akan dapat negatif 66. Salah. Negatif 664 bahagi 5. Ni adalah final answer bagi soalan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 3 pula, integrate 1 kepada negatif 2, 5x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 dx. Okey, yang dekat sini dia equation dia dah cantik, so kita boleh integrate dulu. Integrate 5x kuasa 2 akan dapat 5x kuasa 3 bahagi 3 tolak integrate 7x akan dapat 7x kuasa 2 tolak bahagi 2 tambah integrate 3 akan dapat 3x tutup kurungan 1 kepada negatif 2. Okey, dah dapat tu, baru kita dapat ganti masuk 1 dan negatif 2. Okey, kita ganti masuk dan jadi macam ni. 5 darab 1 kuasa 3 bahagi 3 tolak 7 darab 1 kuasa 2 bahagi 2 tambah 3 darab 1 tutup kurungan tolak buka kurungan 5 darab negatif 2 kuasa 3 bahagi 3 tolak 7 darab negatif 2 kuasa 2 bahagi 2 tambah 3 darab negatif 2 tutup kurungan. Okey, seperti biasa kita kena selesaikan satu-satu dahulu. 5 darab 1 kuasa 3 bahagi 3 akan dapat 5/3. 7 darab 1 kuasa 2 bahagi 2 akan dapat 7/2. 3 darab 1 akan dapat 3. Dah selesai tu, kita kena selesaikan yang sebelah kanan pula. 5 darab negatif 2 kuasa 3 bahagi 3 akan dapat negatif 40/3. 7 darab negatif 2 kuasa 2 bahagi 2 akan dapat negatif 14. 3 darab negatif 2 akan dapat negatif 6. So, dah dapat tu, kita kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. 5/3 tolak 7/2 tambah 3 akan dapat 7/6. Negatif 40/3 tolak 14 tolak 6 akan dapat 100/3. Okey, jadi kita dapat selesaikan 7/6 tambah 100/3 akan dapat 69/2. Itu adalah final answer bagi soalan 3. Untuk soalan 4 pula, integrate 1 kepada 2, 2y kuasa 3 tolak 6y kuasa 2 bahagi y kuasa 2 dy. Okey, dekat sini kita tengok equation dia tak cantik kan, so kita kena bagi equation tu cantik sikit. Jadi step dia integrate 1 kepada 2, 2y kuasa 3 bahagi y kuasa 2 tolak 6y kuasa 2 bahagi y kuasa 2 dy. Okey, dekat sini kita dapat potong. Okey, dekat sini kita dapat potong y square tolak dengan y3 akan tinggal 2y. Okey, dekat sini y square tolak dengan y square akan tinggal 6 saja. Jadi equation dia adalah integrate 1 kepada 2, 2y tolak 6 dy. Okey, equation dia dah cantik, so kita boleh integrate satu-satu. Integrate 2y akan dapat 2y square tolak 2, integrate 6 akan dapat negatif 6 tutup kurungan 1 kepada 2. Dekat sini kita pun dapat pemudahkan dia. Jadi equation dia akan jadi y kuasa 2 tolak 6y tutup kurungan 1 kepada 2. Dah dapat tu, kita boleh ganti masuk nilai 1 dan 2. Ganti masuk, jadi 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1 tutup kurungan tolak buka kurungan 2 kuasa 2 tolak 6 darab 2 tutup kurungan. Okey. 1 kuasa 2 tolak 6 darab 1 akan dapat 1 tolak 6. 2 kuasa 2 tolak 6 darab 2 akan dapat 4 tolak 12. 1 tolak 6 akan dapat 5. Negatif 5. 4 tolak 12 akan dapat negatif 8. So, selesaikan akan dapat jawapan akhir dia adalah 3. Okey, untuk soalan seterusnya, integrate negatif 1 kepada negatif 4 x kuasa 2 dalam kurungan 3 tolak 4x tutup kurungan dx. Okey, kalau jumpa soalan macam ni, kita kena darab masuk.
kena darab masuk satu-satu, akan dapat integrate negatif 1 kepada negatif 4, 3x kuasa 2 tolak 4x kuasa 3 dx. Okey, equation dah cantik, kita boleh integrate. Integrate 3x kuasa 2 akan dapat 3x kuasa 3 bahagi 3 tolak integrate 4x kuasa 3 akan dapat 4x kuasa 4 bahagi 4 tutup kurungan negatif 1 kepada negatif 4. Kalau kita nak potong 3 dengan 3 tu pun boleh, nak jalankan terus pun boleh. Okey, macam ni kita jalankan terus saja, tak perlu potong. Jadi step dia 3 darab negatif 1 kuasa 3 bahagi 3 tolak 4 darab negatif 1 kuasa 4 bahagi 4 tutup kurungan tolak buka kurungan 3 darab negatif 4 kuasa 3 bahagi 3 tolak 4 darab negatif 4 tutup kurungan kuasa 4 bahagi 4 tutup kurungan. Okey, 3 darab negatif 1 kuasa 3 bahagi 3 akan dapat negatif 1. Negatif 4 darab negatif 1 kuasa 4 bahagi 4 akan dapat negatif 1 juga. Lepas tu kena selesaikan yang sebelah kanan. 3 darab negatif 4 kuasa 3 bahagi 3 akan dapat negatif 64. Lepas tu 4 darab negatif 4 kuasa 4 bahagi 4 akan dapat negatif 256. Okey, selesaikan satu-satu. Akan dapat negatif 1 tolak 1 dalam kurungan negatif 1 tolak negatif 1 tutup kurungan tolak buka kurungan lagi negatif 64 tolak 256 tutup kurungan akan dapat. Selesaikan nombor tersebut akan dapat final answer 318. Itu adalah final answer bagi soalan nombor 5. Okey, seterusnya 4.3 substitution. Okey, kalau substitution formula dia adalah macam ni. Kita kena let u dulu, dan ni adalah formula bagi substitution. Ni adalah formula bagi substitution. So, saya tulis balik integrate u bukan tu formula untuk substitution. Step pertama, korang kena buat let u dulu. Let u kena jadikan du over dx, dapatkan du dulu. Dah dapat du, ganti masuk dulu, dapatkan dia punya integration berapa. Dah dapat tu, kita ganti masuk nilai u dalam equation yang baru. So, step pertama, soalan pertama, integrate dalam kurungan 8x tolak 12 tutup kurungan, buka kurungan 4x kuasa 2 tolak 12x tutup kurungan kuasa 4 dx. Okey, dekat sini kita kena tentukan yang mana u, mana nak tinggal. Okey, tentukan nilai u adalah, kalau saya ambil 4x kuasa 2 tolak 12x. Okey, integrate and differentiate. Kalau dekat sini kita kena differentiate dulu. Kalau dekat sini kita pakai differentiate. Maaf ya. Kalau dekat sini kita kena buat differentiate. Dekat sini kita kena differentiate. Okey. Differentiate 4x kuasa 2 tolak 12x akan dapat du over dx equal to 8x tolak 12. Okey, kita kena jadikan du tu sebagai nombor sendiri. Jadi dx bawa ke sebelah akan jadi 8x tolak 12 dx. So, yang ni dah sama macam equation yang dekat depan. So, kita boleh teruskan step seterusnya. Tengok ni 8x tolak 12. Ni pun sama. Jadi, kita boleh teruskan next yang sebelah. Okey. Step seterusnya adalah integrate
8x tolak 12 dalam kurungan yang ini kita dah ganti ganti kepada u sebab kita dah buat let u tadi. So ni adalah u tutup kurungan kuasa 4 dx. Okey, kita kena bawa u ke depan, tinggalkan nombor dekat belakang. Jadi integrate u kuasa 4 8x tolak 12 dx. Okey, kalau kita tengok dekat sini 8x tolak 12 dx adalah nilai du. So, kita boleh ganti masuk du ni dekat equation ni. So, akan jadi integrate integrate u kuasa 4 du. Okay. Integrate u kuasa 4 akan dapat u kuasa 5 bahagi 5 tambah c. Jadi, kita step terusnya adalah kita ganti masuk nilai u dalam equation yang baru ini. Jadi, dah ganti akan jadi u kita tadi adalah 4x kuasa 2 tolak 12. Ganti masuk dalam equation u kuasa 5 bahagi 5 tambah c akan jadi 4x kuasa 2 tolak 12x tutup kurungan kuasa 5 bahagi 5 tambah c. Ini adalah final answer bagi soalan nombor 1. Okey, soalan seterusnya. Integrate 3t kuasa negatif 4 dalam kurungan 2 tambah 4t kuasa negatif 3 tutup kurungan kuasa negatif 7 dt. So, pertama saya kena ambil yang dalam kurungan. Jadi 2 tambah 4t negatif 3 itu adalah nilai bagi u. Integrate 2 tambah 4t kuasa negatif 3 adalah negatif 12t kuasa negatif 4. So bawa dt ke sebelah akan jadi du sama dengan negatif 12t negatif 4 dt. Okey, kalau kita tengok dekat sini, adakah negatif 12 ni sama dengan 3 kuasa negatif 4? Takkan. So, kita kena pastikan dia sama equation. Jadi, dia dapat dikeluarkan. Jadi, du sama dengan negatif 4 dalam kurungan 3t kuasa negatif 4 dt. Okey. Dekat sini masih ada negatif 4 dalam kurungan 3t kuasa negatif 4 kan. So, kita kena bawa negatif 4 tu ke depan dan tinggalkan 3t tolak 4 sahaja. Jadi, equation dia macam ni. Jadi, jawapan dia macam ni. Du per 4 equal to 3t kuasa negatif 4 dt. Jadi, dekat sini dia akan jadi du per 4 akan jadi 1 per 4 du sama dengan 3t kuasa negatif 4 dt. Okey. 3t kuasa negatif 4 adalah dah sama dengan equation ke atas 3t kuasa negatif 4. So kita boleh teruskan next step. Dah dapat. Jadi integrate jadi step seterusnya adalah 3t kuasa negatif 4 integrate 2 tambah 4t tolak 3 tutup kurungan negatif 7 dt. Jadi 3t negatif 4 ni kita ganti dengan, kan kalau dekat sini adalah 3t negatif 4 sama dengan 1 per 4 du kan. So, dekat sebelah ni 3t negatif 4 kita dah dapat tukar kepada 1 per 4. Integrate u. Sebab apa u? Sebab ni tadi kita dah let u kan dia. Jadi u kuasa negatif 7 dt. Dah buat tu, kita integrate u kuasa negatif 7 tu tadi. Jadi 1 per 4 darab u kuasa negatif 6 bahagi 6 tambah c. Dah dapat tu, dah dapat equation tu. Kita boleh ganti masuk nilai u. Ganti masuk dalam nilai u dalam equation yang baru ni akan jadi 1 per 4 darab yang ni darab dalam kurungan 2 tambah 4t kuasa negatif 3 tutup kurungan negatif 6 bahagi negatif 6 tambah c. Jadi kita kena darab terus 1 darab dalam kurungan 2 tambah 4t negatif t kuasa negatif 3 tutup kurungan kuasa negatif 6 akan dapat 2 tambah 4t kuasa negatif 3 tutup kurungan kuasa negatif 6 dan 4 darab negatif 6 akan dapat 24. Jadi jawapan akhir dia adalah 1 per 4 dalam kurungan 2 tambah 4t negatif 3
kuasa negatif 3 tutup kurungan kuasa negatif 6 tambah C. Ini adalah final answer bagi soalan nombor 2. Okey, soalan seterusnya, soalan 3. Soalan 3 adalah integrate 4x tambah 3 per 4 integrate 4z tambah 3 per 4z kuasa 2 tambah 6z tolak 1 dz. Okey, kalau dekat sini saya nak jadikan U saya adalah yang banyak, yang ada kuasa yang dekat bawah. So U saya adalah 4z kuasa 2 tambah 6z tolak 1. Okey, differentiate 4z kuasa 2 tambah 6z tolak 1 akan dapat du over dx equal to 8z tambah 6. Jadi kita nak jadikan du tu sebagai sendiri, jadi dz bawa sebelah, du equal to 8x tambah 6 dz. Lepas tu kita tengok 8x tambah 6 ni adakah sama dengan yang 4z tambah 3? Tak kan? Jadi kita kena pemudahkan dia akan dapat du sama dengan 2 dalam kurungan 4z tambah 3 dz. Okey, 4z tambah 3 dah sama kan dengan yang atas, ni dah sama dengan ni. So 2 bawa ke sebelah akan jadi du per 2 sama dengan 4z tambah 3 dz. Okey, du per 2 akan jadi 1 per 2 du. 1 per 2 du sama dengan 4z tambah 3 dz. Okey, dah selesai yang ni, dah dapat equation sama dengan yang atas. Kita teruskan next step. Okey, dah teruskan next step. Kalau tengok dekat sini 4z tambah 3 ni kita boleh bawa ke depan. 4z tambah 3 bawa ke depan akan jadi 1 per 2 square, integrate 1 per u du. So apa jadi macam tu? Sebab 4z tambah 3 tu adalah, kalau tengok dekat sini 4z tambah 3 ni adalah sama dengan 1 per 2 du. So kita ganti masuk saja 1 per 2 square, integrate 1 per u. Apa 1 per u? Sebab sebab dekat atas tadi kan adalah 4z tambah 3. So 4z tambah 3 dah bawa ke depan, jadi tinggal 1 per, dalam kurungan ni tadi adalah nilai u, iaitu 4z kuasa 2 tambah 6z tambah 6z tambah 1 kan, tolak 1, 6z tolak 1. Sebab tu nilai dekat bawah ni akan jadi u. So equation dia adalah 1 per 2 integrate 1 per u du. Okey, seperti kita tahu tadi 1 per u sama dengan 1 per u ataupun apa-apa unknown akan jadi ln. So dekat sini 1 per u akan jadi ln u. Sekejap ya. Ln u. Okey, jadi equation baru dia adalah 1 per 2 ln u tambah c. Dah dapat equation baru, kita ganti masuk nilai u dalam equation baru tersebut. Jadi dah ganti masuk akan jadi 1 per 2 ln dalam kurungan 4z kuasa 2 tambah 6z tolak 1 tutup kurungan tambah c. Itu adalah final answer bagi soalan nombor 3. Nombor 3 kan? Nombor 3. Okey. Subtopik yang seterusnya adalah 4.4 integration by part. Integration by part, soalan nombor 1 adalah integrate x sin x dx. Okey, dekat sini kita kena tentukan nilai u dan nilai v, dan formula bagi integration by part adalah uv tolak
integrate V du. Ni adalah formula bagi by part. Integration by part. UV tolak integrate V du. Okey. Ni adalah formula bagi integration by part. Okey. Nak tahu mana nak kita tentukan nilai U dan nilai V adalah kita guna if, maaf ya, sekejap ya. Kita kena guna formula Filda rasanya. Filkra. Sekejap ya. Kita guna formula Liate, iaitu Liate. Liate ni nak tahu apa? L adalah logarithm function dan I adalah inverse trigo, A adalah algebraic function, T adalah trigonometric function, E adalah exponent function. So, soalan nombor 1 yang dahulu adalah X. Jadi, X adalah nilai U. Differentiate nilai X akan dapat du per dx sama dengan 1. Kita kena jadikan du tu sebagai nombor main number adalah du sama dengan dx. 1 tu sama je dengan dx. Okey, untuk nilai v pula, dv adalah sin x dx. Jadi v integrate sin x dx sama dengan integrate sin x akan jadi negatif cos x tambah c. Okey, dah dapat nilai u, du, dah dapat nilai v. Kita dah boleh ganti masuk dalam formula. Dah ganti masuk, kita salin saja. Jadi, x dalam kurungan negatif cos x tutup kurungan tolak integrate dalam kurungan negatif cos x dalam tutup kurungan dx. Jadi, x kena darab masuk dengan negatif cos x akan jadi negatif x cos x tolak integrate dalam kurungan negatif cos x darab x dx. Jadi jawapan akhir dia adalah negatif x cos x tambah sin x tambah c. Ini adalah final answer bagi soalan nombor 1. Untuk soalan nombor 2 pula, x kuasa 2 eksponen x dx. Jadi yang mana jadi u adalah x kuasa 2 du over dx integrate x kuasa 2 akan jadi 2x. Jadi jadikan du tu nombor genap, nombor dia sendiri, jadi du sama dengan 2x dx. Lepas tu kita kena integrate nilai v akan jadi v equal to integrate eksponen kuasa x dx akan jadi dapat nombor dia balik eksponen kuasa x tambah c. Dah dapat tu, kita ganti masuk saja dalam formula x kuasa 2 darab eksponen kuasa x tutup kurungan tolak integrate e kuasa x darab 2x dx. Jadi darab masuk akan jadi darab x darab 2 darab masuk e kuasa x akan jadi negatif x square tolak negatif x square ex. Lepas tu yang ni nombor kena bawa ke depan jadi 2, macam biasa nombor bawa ke depan jadi 2 integrate e kuasa x darab x dx. Jadi ni still ada lagi, still wujud lagi nilai nilai x dia tadi. So kita kena integrate balik. Integrate ex x dx. Jadi integrate dia. Yang ni jadikan dia equation nombor 1. Okey. Kalau dekat sini kita tengok ex darab x, yang mana u kita jadikan x tu adalah u.
U equal to X, jadi differentiate jadi du over dx sama dengan 1. Jadi du dx bawa ke sebelah, du sama dengan dx. Okey, integrate eksponen x dx akan dapat nombor dia sendiri. V equal to E kuasa X tambah C. Dah dapat tu, ganti masuk saja dalam formula, akan jadi X darab E kuasa X tutup kurungan tolak integrate E kuasa X darab 1 dx. Jadi darab masuk, integrate semua akan jadi negatif X E kuasa X tolak E kuasa X tambah C. Ni adalah formula equation nombor 2. Dah dapat equation 1, equation 2. Kita kena substitute equation 2 dalam equation 1. Jadi negatif X kuasa 2 EX tolak 2 integrate dalam kurungan E kuasa X tutup kurungan darab X dx. Jadi yang ni tadi ganti masuk nilai nombor 2. Yang ni tadi ganti masuk dalam nilai nombor 2, akan jadi negatif X kuasa 2 E kuasa X tolak 2 dalam kurungan negatif X E kuasa X tolak E X tambah C. Jadi yang depan ni kita dah selesai, yang belakang ni kita hanya darab masuk saja. Jadi jawapan dia adalah negatif X kuasa 2 E X tolak 2 E kuasa X tambah E X tambah 2 C. Sebab 2 C? Sebab 2 ni darab dengan C. Jadi satu dapat 2 C. Okey. Ini adalah final answer bagi soalan nombor 2. Untuk soalan nombor 3 pula. Integrate X kuasa 5 ln X dx. Kita tadi dapat soalan 1 per X kan? Maaf. 1 per X. Kalau dapat soalan 1 per X, dia akan jadi ln X. Kalau kita dapat ln X, dia akan jadi 1 per X. So, yang ni adalah yang kita temu, yang kita jumpa. Jadi, ikut yang formula Liatet tadi, U adalah ln X. Jadi, differentiate akan dapat du over dx sama dengan 1 per X. Okay. Dx bawa ke sebelah akan jadi du sama dengan 1 per X dx. Okey, nilai V adalah integrate X kuasa 5 dx. Okey, integrate X kuasa 5 akan jadi V equal to X kuasa 6 bahagi 6 tambah C. Dah dapat nilai du dan V, kita boleh ganti masuk dalam formula. Okey, ganti masuk akan jadi ln X darab dengan X kuasa 6 bahagi 6 tutup kurungan tolak integrate 1 per 6 X kuasa 6 darab 1 per X dx. Jadi 1 per 6 tu kita bawa ke depan, integrate tu tadi. Yang ni kita tak payah kacau lagi. Yang ni kita hanya darab masuk je nanti. Yang sebelah kiri tu nanti kita darab masuk. Kita kena selesaikan yang integration ni dulu. Jadi integration tu kita macam biasa nombor bawa ke depan dan nilai tinggalkan integration unknown saja. Jadi ln X dalam kurungan 1 per 6 X kuasa 6 tolak 1 per 6 integrate X kuasa 6 darab X kuasa negatif 1 dx. Dah dapat tu. Ni kena selesaikan dulu supaya senang nanti untuk integration. Jadi ln X 1 per 6 X kuasa 6 tutup kurungan tolak 1 per 6 integrate X kuasa 5 dx. Jadi integrate X kuasa 5 tu tadi akan jadi, yang ni kita darab masuk dah. Darab masuk, kita kena susun unknown dekat depan, yang ln tu bawa ke belakang. Jadi 1 per 6 X kuasa 6 ln X tolak 1 per 6 integrate X kuasa 5 akan jadi X kuasa 6 bahagi 6 tambah C. So kita kena ganti darab terus, akan jadi 1 per 6 X kuasa 6 ln X tolak 1 per 6 dalam kurungan 1 per 6 tutup kurungan X kuasa 6 tambah C. Itu adalah final answer bagi soalan nombor 3. Okey, seterusnya adalah 4.5 tabular method. Untuk soalan nombor 1 ni,
adalah integrate dalam kurungan 4x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2 tambah 7x tambah 3 tutup kurungan eksponen kuasa negatif x dx. Macam biasa kita kena tentukan mana u, mana dv. Okey, kalau dekat sini u adalah 4x kuasa 3 tolak 9x tambah 7x tambah 3. Jadi v adalah eksponen kuasa negatif 3, negatif 1. So, untuk tabular method, kita kena hasilkan satu table macam ni. Dan untuk sign tu, kita tulis je. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Dan untuk row pertama ni, kita kena salin balik melalui equation ni tadi. Yang mana kita tentukan yang U dan mana kita tentukan V. Jadi, tadi dah tentukan U adalah 4S kuasa 3 tolak 9S kuasa 2 tambah 7X tambah 3. Dan nilai V adalah eksponen E kuasa X. V adalah E kuasa negatif X. Jadi, differentiate bagi nilai U akan dapat 12X kuasa 2 tolak 18X tambah 7. Dan integrate bagi nilai V adalah masih sama sebab dia eksponen. So, salin balik. E kuasa negatif X dan seterusnya. Kita kena sampai nilai U ni adalah kosong. Dah dapat kosong baru kita stop. Okey, integrate U lagi 12x kuasa 2 tolak 18x tambah 7. Integrate lagi akan dapat 24x tolak 18. V kita salin balik. Dan integrate lagi 24x tolak 18 akan jadi 24. V tu kita salin balik. Dah lepas tu integrate 24 akan dapat kosong. So dah dapat kosong, kita stop dulu. Kita dah stop untuk differentiate. Lepas tu kita salin masuk dalam formula. Bukan formula, kita kena salin balik equation tadi. Integrate 4x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2 tambah 7x tambah 3 tutup kurungan E kuasa negatif X dx sama dengan ni. Kita kena salin balik macam ni. Macam arrow ni. Yang ni kena sekali. 4x tolak 9 kuasa 2 tolak 7x tambah 3 darab dengan E kuasa negatif X tu kita kena darab silang macam ni. Jadi equation dia adalah integrate dalam kurungan 4x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2 tambah 7x tambah 3 tutup kurungan E kuasa negatif X dx sama dengan dalam kurungan 4x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2 tambah 7x tambah 3 darab E kuasa negatif X tutup kurungan tolak dengan siapa tolak? Sebab dekat sini dah masuk row kedua, jadi tolak 12x kuasa 2 tolak 18x tambah 7 darab E kuasa negatif X. Lepas tu next step adalah tambah, jadi tambah 24x tolak 18 darab E kuasa negatif X. Lepas tu next step adalah tolak, jadi tolak 24 darab E kuasa negatif X tambah C. Dah dapat tu, kita kena darab masuk satu-satu. Kalau dekat sini, sebab E tu dia sama saja kan setiap semua tu, jadi E kita bawa ke depan dan nilai algebra tu kita tinggal dekat belakang. Jadi equation dia adalah E kuasa negatif X dalam kurungan 4x kuasa 3 darab negatif 9x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 tutup kurungan tolak E kuasa negatif X dalam kurungan 12x kuasa 2 tolak 18x tambah 7 tutup kurungan tolak E kuasa negatif 3 darab 24x tolak 18 tolak. Kalau ni kita dapat selesaikan. Sebab equation dia tak panjang, jadi 24E kuasa negatif X tambah C. So, kita kena salin balik, jadikan power dia sama, gumpul power yang sama, selesaikan. Jadi 4 yang power paling tinggi adalah 3. So, tengok dekat 3 equation ni. Mana lagi kuasa 3? So, tak ada. Kita kena salin balik. Jadi, 4x kuasa 3. Jadi, jawapan akhir dia adalah negatif E kuasa negatif X dalam kurungan. Yang power dia tinggal paling besar adalah 4x kuasa 3. Dan kuasa 2 lagi, negatif 9x kuasa 2 tolak 12x kuasa 2
tambah, tolak 24x. Maaf. Seterusnya adalah negatif 9x kuasa 2 tolak 12, tambah 12x kuasa 2 akan dapat negatif 3x kuasa 2. Okey, seterusnya kita yang power satu lagi, 7x tolak 18x tambah 24x akan jadi 13x. Jadi yang tak ada x adalah 3 tambah 7 tolak 18 akan jadi 16. Jadi jawapan akhir dia adalah negatif e kuasa negatif x dalam kurungan 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tambah 13x tambah 16 tutup kurungan tambah c. Ini adalah final answer bagi tabula method. Okey, soalan seterusnya adalah 4.6 by partial fraction. Integration by partial fraction. Okey, partial fraction kita dah belajar dalam Math 1. Seperti biasa kita kena kalau dapat soalan quadratic equation, kita kena jadikan a per x tambah b per x. Bagi ni quadratic equation bagi x kuasa 2 tambah 5x tolak 14 akan jadi x tolak 2 tutup kurungan, buka kurungan, x tolak 7. Lepas tu next step adalah 4 per x tolak 2 tutup kurungan dan buka kurungan lagi, x tolak 7 tutup kurungan sama dengan a per x tolak 2 tambah b x tambah 7. Jadi darab silang akan jadi 4, yang 4 tu saling balik dan yang sebelah kanan adalah a darab x tambah 7 tambah b darab x tolak 2. So apa? Sebab kita nak samakan denominator dia. Dah dapat sama denominator tu tak perlu salin, kita salin yang numerator saja. Jadi 4 sama dengan a dalam kurungan x tambah 7 tambah b tutup buka kurungan x tolak 2. So apa kita buat macam tu? Sebab kita nak cari nilai a dan nilai b untuk ganti masuk dalam equation integration nanti. Okey. Untuk cari nilai a, kita kena assume x tu sebagai 2. So apa? Kita nak hapuskan nilai b. Jadi untuk hapuskan nilai b, kita kena tengok nombor dekat belakang ni. Kalau dia negatif 2, nombor apa yang dapat jadikan b tu darab dengan kosong? So 2 tolak 2 akan jadi kosong kan? So sebab tu kita kena let x sama dengan 2. Okay, ganti equation dia adalah 4 sama dengan a darab x tambah 7 b dan kurungan x tolak 2 tutup kurungan, dan ganti masuk nilai 2 tu bagi x. 4 sama dengan a 2 dalam kurungan 2 tambah 7 tutup kurungan tambah b dalam kurungan 2 tolak 2. Jadi selesaikan akan dapat a sama dengan a darab dengan 9 tambah b darab dengan kosong. Dah dapat tu, next step adalah 4 sama dengan 9a. Dah dapat tu, kita kena gantikan a tu sebagai unknown dan 9 bawa ke sebelah akan jadi 4 per 9 sama dengan a. Dah dapat nilai a, kita cari nilai b pula. Untuk cari nilai b sama je dengan step untuk cari nilai a. Bagi nilai b, kita kena assume x tu sebagai negatif 7. So apa? Kita nak hapuskan, kita nak jadikan yang ni sebagai kosong. Yang ni sebagai kosong. Nilai a ni sebagai kosong. Sebab tu kita assume x sebagai negatif 7. Jadi equation dia adalah a sama dengan a dalam kurungan x tambah 7 tutup kurungan tambah b dalam kurungan x tolak 2 tutup kurungan. Jadi kita ganti masuk nilai x adalah 4 dalam kurungan a darab negatif 7 tambah 7 tambah b dalam kurungan negatif 7 tolak 2 tutup kurungan. Jadi 4 sama dengan a darab kosong tambah b darab negatif 9. Jadi 4 sama dengan negatif 9 darab negatif 9b, dan negatif 9 bawa sebelah, tinggalkan b akan jadi negatif 4 per 9 sama dengan b.
Dah dapat tu, dah dapat nilai semua. Kita ganti masuk dalam equation yang baru, iaitu integrate 4 per x kuasa 2 tambah 5x tolak 14 dx sama dengan integrate 4 per 9 dalam kurungan x tolak 2 dx tambah integrate negatif 4 per 9 x tambah 7 dx. Dah dapat tu, kita kena integrate. Seperti biasa, nombor bawa ke depan, integrate yang nilai x saja akan jadi 4 per 9 integrate 1 per x tolak 2 dx tolak 4 per 9 integrate 1 per x tambah 7 dx. 1 per x tolak 2 akan jadi ln x tolak 2. Integrate 1 per x tambah 7 akan jadi ln x tambah 7. Jadi equation dia adalah 4 per 9 ln dalam kurungan x tolak 2 tutup kurungan tambah C1 tolak 4 per 9 ln dalam kurungan x tambah 7 tutup kurungan tambah C2. Jadi pemudahkan dia, susun balik. Akan jadi 4 per 9 ln dalam kurungan x tolak 2 tutup kurungan tolak 4 per 9 ln dalam kurungan x tambah 7 tutup kurungan tambah C. Ini adalah final answer bagi nilai soalan nombor 1. Okey, untuk seterusnya adalah soalan nombor 2. Integrate 8 tolak 3t per 10t kuasa 2 tambah 13t tolak 3 dt. Okey, untuk soalan ni macam biasa, integrate partial fraction dia macam biasa. Dia akan dapat macam ni. 8 tolak 3t sama dengan A dalam kurungan 2t tambah 3 tutup kurungan tambah B dalam kurungan 5t tolak 1. Jadi, cari nilai A. Assume X sebagai 1 per 5 akan dapat 8 tolak 3 darab 1 per 5 tutup kurungan sama dengan A dalam kurungan 2 darab 1 per 5 tambah 3 tutup kurungan tambah B dalam kurungan 5 darab 1 per 5 tolak 1 akan dapat 8 tolak 3 per 5 sama dengan A 2 per 5 tambah 3 tambah 0. Jadi, pemudahkan dia. 37 per 5 sama dengan 17 per 5 A. 17 per 5 bawa ke sebelah akan jadi 37 per 5 bahagi 17 per 5 sama dengan A. Selesaikan akan dapat A 37 per 17. Okey, cari nilai B. Assume X sebagai negatif 3 per 2 akan jadi 8 tolak 3 darab negatif 3 per 2 sama dengan A dalam kurungan 2 darab negatif 3 per 2 tambah 3 tutup kurungan tambah B dalam kurungan 5 darab negatif 3 per 2 tutup kurungan tolak 1. Selesaikan, kita akan dapat 8 tambah 9 per 2 sama dengan A darab dengan 0 tambah B darab dengan negatif 15 per 2 tolak 1. Selesaikan, pemudahkan akan dapat 25 per 2 sama dengan negatif 17 per 2B. Negatif 17 per 2 bawa ke sebelah akan jadi negatif 25 per 17 sama dengan B. Okey, dah dapat nilai A dan B. Ganti masuk dalam equation akan jadi integrate 8 tolak 3 per 3t per dalam kurungan 5t tolak 1 tutup kurungan buka kurungan 2t tambah 3 tutup kurungan dt sama dengan integrate 37 per 17 dalam kurungan 5t tolak 1 dt tambah integrate negatif 25 per 17 dalam kurungan 2t tambah 3 dt. Seperti biasa, nombor bawa ke depan, nilaikan unknown akan jadi 37 per 17 integrate 1 per dalam kurungan 5t tolak 1 dt tolak 25 per 7 integrate 1 per 1 per dalam kurungan 2t tambah 3 dt. Jadi, integrate nombor tersebut akan jadi 37 per 17 ln dalam kurungan 5t tolak 1 tambah C1 tolak 25 per 17 ln dalam kurungan 2t tambah 3 tutup kurungan tambah C2. Selesaikan, susunkan dia akan jadi 37 per 17 ln dalam kurungan 5t tolak 1 tutup kurungan tolak 25 per 17 ln dalam kurungan 2t tambah 13 tambah C. Ini adalah final answer bagi soalan nombor 2. Okey, seterusnya adalah 4.7 adalah application of integration. Yang pertama, determine the area of the region bounded by x equal to 3 plus x square, x equal to 2 minus x square, y equal to 1 and y equal to 2. So, step pertama,
kita kena hasilkan graf. Untuk hasilkan graf, step dia adalah yang pertama, kita kena cari dulu poin-poin dia. Bagi equation pertama adalah 3 sama dengan X sama dengan 3 tambah Y kuasa 2. Jadi kita guna ni table X 4, 3, 4 ganti masuk akan jadi Y dia 4 ganti masuk akan jadi negatif 1, ganti masuk 3 akan dapat kosong, ganti masuk bagi X 4 akan dapat Y 1. Sama juga dah dapat ni, sama juga buat dekat equation seterusnya, iaitu X sama dengan 2 tolak Y square. Dah dapat tu, kita dah boleh sketch draft. Dah dapat sketch draft, kita dah boleh buat integration bagi soalan tersebut. Jadi integration 1 kepada negatif 2 3 tambah Y kuasa 2 tolak dalam kurungan 2 tolak Y kuasa 2 tutup kurungan dy. Jadi yang ni kita kena selesaikan. Y sama dengan Y, 2 sama dengan 2 akan jadi integration 1 kepada negatif 3 tolak 2 tambah Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2 integration 1 kepada negatif 2 3 tolak 2 tambah Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2 dy. Jadi selesaikan akan dapat integration 1 kepada negatif 2 1 tambah Y kuasa 2 dy. Dah dapat tu, kita ganti masuk 1 dengan negatif 2. Dah ganti masuk akan dapat dalam kurungan 1 tambah 2 darab 1 kuasa 3 bahagi 3 tutup kurungan tolak buka kurungan negatif 2 tambah 2 darab 2 kuasa 3 bahagi 3 tutup kurungan. Dah dapat tu, selesaikan satu-satu akan dapat selesaikan 1 tambah 2 darab 1 kuasa 3 bahagi 3 akan dapat 5/3 dan selesaikan negatif 2 tambah 2 darab negatif 2 kuasa 3 bahagi 3 akan dapat negatif 22/3. Selesaikan 2 ni akan dapat 9. Ni adalah final answer bagi soalan nombor 1. Untuk soalan seterusnya, area adalah 9. Untuk seterusnya adalah determine the area of region bounded by Y equal to 4x plus 3y equal to 6 minus x minus 2x square, x equal to negative 4 and x equal to 2. Untuk ni macam biasa kita kena cari point untuk sketch graph. Ni adalah contoh graph dia. Untuk dapatkan graph tu kita kena buat yang pertama, equation yang pertama adalah y equal to 4x tambah 3. Ni adalah graph untuk linear equation. Yang ni adalah linear equation. Dan ni adalah dan step dia adalah if y equal to kosong, x dia berapa? Jadi dah ganti masuk, x dia akan jadi negatif 3/4. Jadi kita dah dapat assume negatif 0.75/0. So kita dah dapat nilai tu. Jadi next step kita cari nilai yang graf seterusnya adalah y sama dengan 6 tolak x tolak 2x kuasa 2. Jadi buat table ni, x dia kita assume sebagai negatif 1, 0, 1 dan y kita akan dapat 5, 6, 3. Dah dapat tu, kita kena ganti masuk. Sebab apa kita kena buat macam ni? Sebab dia dua equation. Dia equation yang kita nak tentukan berapa nilai limit x dia. Sebab dekat sini dia cakap negatif 4 x 2. Ni adalah kita nak cari nilai persilangan bagi kedua graf tu. Jadi silang pertama adalah 1/2 dan silang kedua adalah negatif 3. Jadi kita dah boleh buat macam ni. Equation dia macam ni. Integrate negatif 3 kepada negatif 4 dalam kurungan 4x tambah 3 tutup kurungan tolak 6 tolak x tolak 2x kuasa 2 tutup kurungan dx tambah integrate negatif 1/2 kepada negatif 3 dalam kurungan 4x tambah 3 tutup kurungan tolak dalam kurungan 6 tolak x tolak 2x kuasa 2 dx tambah integrate 2 kepada 1/2 dalam kurungan 4x tambah 3 tutup kurungan tolak
dalam kurungan 6 tolak X tolak 2X kuasa 2 tutup kurungan dx. Okay, so kita dah dapat. Kita kena darab masuk satu-satu. Kita akan dapat macam ni. Integrate negatif 3 kepada negatif 4 dalam kurungan 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3 dx. Tambah integrate 1/2 kepada negatif 3 dalam kurungan 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3 dx. Tambah integrate 2 kepada 1/2 dalam kurungan 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3 tutup kurungan dx. Dah dapat tu, kita kena integrate satu-satu. Dah integrate satu-satu, kita akan dapat macam ni. 2x kuasa 3 bahagi 3 tambah 5x kuasa 2 bahagi 2 tolak 3x dalam kurungan 3 negatif 3 kepada negatif 4 tambah dalam kurungan 2x kuasa 3 tolak bahagi 3 tambah 5x kuasa 2 bahagi 2 tolak 3x dalam kurungan 1/2 kepada negatif 3 tambah dalam kurungan 2x kuasa 3 bahagi 3 tambah 5x kuasa 2 per 2 tolak 3x tutup kurungan 2 kepada 1/2. Okay, ganti masuk nilai satu-satu. Cara dia macam ni. Dalam kurungan 2 darab negatif 4 kuasa 3 bahagi 3 tambah 5 darab negatif 4 dalam kurungan kuasa 2 bahagi 2 tolak 3 darab negatif 4 tutup kurungan tolak dalam kurungan 2 darab negatif 3 darab 3 bahagi 3 tambah 5 darab negatif 3 darab 2 kuasa 2 bahagi 2 tolak 3 darab negatif 3 dalam kurungan tambah dalam kurungan 2 darab negatif 3 darab 3 bahagi 3 tambah 5 darab negatif 3 kuasa 2 bahagi 2 tolak 3 darab negatif 3 tutup kurungan tolak 2 darab 1/2 kuasa 3 per 3 tambah 5 1/2 kuasa 2 bahagi 2 tolak 3 darab 1/2 tutup kurungan tambah dalam kurungan 2 darab 1/2 kuasa 3 bahagi 3 tambah 5 darab 1/2 kuasa 2 bahagi 2 tolak 3 darab 1/2 tutup kurungan tolak 2 darab 2 kuasa 3 bahagi 3 tambah 5 darab 2 kuasa 2 tolak 2 tolak 3 darab 2. Dah dapat tu, kita kena selesaikan satu-satu. Dia akan jadi 28/3 tolak 27/2 tambah 27/2 tolak 19/24 tambah dalam kurungan negatif 19/24 tolak 28/3. Selesaikan satu-satu akan jadi 25/2 tambah 343 bahagi 24 tambah 81/8 dan final answer dia adalah 343/12. Okey, soalan nombor 3 adalah use the method of this or ring to determine the volume of the solid obtained by method the region bounded by y equal to 7 minus x square and x equal to negative 2 and x equal to 2 and the x-axis. So, macam biasa, kita kena cari point bagi ni graf kita. Point dia adalah ni. Y 7 tolak x kuasa 2. Kita assume x dia negatif 1, 0, 1. Y akan dapat 6, 7, 6. Okay, step pertama, kita kena cari radius dia. Radius dia, kita ambil equation tu, 7 tolak x square. Jadi, ax equal to pi radius power of 2. Jadi, radius tu ganti masuk pi dalam kurungan 7 tolak x dan tutup kurungan kuasa 2. Lepas tu, kita kena kembangkan 7 tolak x tu tadi akan jadi pi dalam kurungan 49 tolak 14 x kuasa 2 tambah x kuasa 4 tutup kurungan. Lepas tu, formula untuk volume adalah volume sama dengan 2 pi integrate b kepada a x tolak x darab 4 x darab 4x x darab fx dx. So, ganti masuk nilai x dan ganti masuk nilai fx adalah volume sama dengan integrate 2 kepada negatif 2 pi dalam kurungan 4 plus 9 tolak 14x kuasa 2 tambah x kuasa 4 dx. Dah dapat tu integrate akan jadi pi dalam kurungan 4 plus 9x tolak 14x kuasa 3 bahagi 3 tambah x kuasa 5 bahagi 5 tutup kurungan 2 kepada negatif 2. Jadi ganti masuk nilai tersebut akan dapat
pi dalam kurungan negatif 98 tambah 112 per 3 tolak 32 per 5. Tutup kurungan tolak dalam kurungan 98 tolak 112 per 3 tambah 32 per 5 tutup kurungan. Jadi selesaikan satu-satu akan dapat pi dalam kurungan negatif 1006 bahagi 15 tutup kurungan tolak 1006 bahagi 15 tutup kurungan. Jadi selesaikan akan dapat pi dalam kurungan negatif 2012 per 15. Ini adalah final answer bagi soalan nombor 3. Untuk soalan seterusnya adalah ni. Nombor 4. Use the method of disc or ring to determine the volume of solid obtained by rotating the region bounded by x equal to y square tolak 6x tambah equal to 10 dan x adalah 5 about the x axis. Jadi step pertama macam biasa kena cari nilai point bagi graf tersebut. Dia akan jadi x sama dengan y square tolak 6y tambah 10. Assume x 552, y akan dapat 152. Dah macam biasa dah dapat. Jadi yang ni untuk kita tentukan nilai bagi titik-titik dia. Ini 5 per 5 dan 551. Okay, next step adalah kita ganti masuk dalam equation untuk area pi dalam kurungan outer radius kuasa 2 tolak inner radius kuasa 2. Jadi pi dalam kurungan 5 per 2 5 kuasa 2 tolak outer radius dia adalah 5, inner radius dia adalah y kuasa 2 tolak 6y tambah 10. Jadi selesaikan akan dapat pi dalam kurungan 25 tolak dalam kurungan y kuasa 2 tolak 6y tambah 10 dalam kurungan tutup kurungan dalam kurungan lagi y square tolak 6y tambah 10. Jadi selesaikan akan dapat pi 25 dalam kurungan y kuasa 4 tolak 12 y kuasa 3 tambah 56 y kuasa 2 tolak 60 y tambah 100. Jadi kita selesaikan semua, kita akan dapat bagi area adalah pi dalam kurungan negatif y kuasa 4 tambah 12 y kuasa 3 tolak 56 y kuasa 2 tambah 12 tambah 120 y tolak 75. Jadi masuk dalam equation akan dapat macam ni. Volume sama dengan integrate 5 kepada 1 pi dalam kurungan negatif y kuasa 4 tambah 12 y kuasa 3 tolak 56 y kuasa 2 tambah 120 y tolak 75 tutup kurungan dy. Dah integrate akan dapat pi dalam kurungan negatif y kuasa 5 bahagi 5 tambah 3y kuasa 4 tolak 56 per 3 y kuasa 3 tambah 60 y kuasa 2 tolak 75y 5 kepada 1. Jadi ganti masuk akan dapat pi dalam kurungan negatif 1 per 5 tambah 3 tolak 56 per 3 tambah 60 tolak 75 tutup kurungan tolak dalam kurungan negatif 625 tambah 1000 tambah 1000 dalam kurungan negatif 625 tambah 1875 tolak 7000 per 3 tambah 1500 tolak 375. Jadi selesaikan kita akan dapat pi dalam kurungan negatif 463 per 15 dan tutup kurungan tolak dalam kurungan 125 per 3. Jadi selesaikan akan dapat pi sama dengan negatif 1088 per 15. Jadi jawapan akhir dia adalah negatif 1088 per 15 pi. Ini adalah final answer bagi soalan nombor 4. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.